Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wa liwalidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah, kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ila akhirih. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf ayat yang ke-111, akhir surah Yusuf, yang mana saya dah beri penerangan setiap kali dan kita jumpa sini. Kalau kita boleh sama-sama dalam rancangan motivasi, rancangan Siratun Nabawiyah, iaitu kita sama-sama dalam kisah-kisah para nabi dan juga rasul, yang kita sentiasa dengar ayat yang mana saya baca tadi. Allah bagi penerangan kepada kita bahawasanya dalam kisah-kisah para nabi, dalam kisah para rasul ni banyak pengajaran bagi orang yang berakal. Lalu tu Allah Ta'ala sebut di akhir surah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Tuhan sebut dalam ayat, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu ada pengajaran bagi orang yang mikir, bagi orang yang berakal. Nah, macam mana Tuhan royak lagi, ma kana hadisan. Nah, jadi Quran yang kita boleh baca hari ni, Quran yang Tuhan bagi sebagai mukjizat pada Nabi kita, Quran ni, nah, iaitu Allah Ta'ala bagi Quran ini bukanlah cerita yang dibuat-buat. Hak Tuhan sebut dalam Quran semua cerita-cerita Nabi, cerita Rasul dalam Quran Tuhan sebut ni bukan cerita dongeng, bukan cerita yang Tuhan buat tak. Nah, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Nah, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Tuhan nak ayat benda yang sengerti. Sebab tu kalau kita kecek hak terik lepas tu, minggu lepas tu kita bincang sakut pada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau kita kelik ikuti kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana kita boleh tahu, nah, dalam minggu ni kita boleh tengok musibah-musibah yang begitu besar, nah, yang melanda kepada penduduk tiga wilayah sepadan selatan kita. Tak kira adik kakak kita yang duduk di Nara, adik kakak kita yang duduk di Tani, adik kakak kita yang duduk di Jala, itu kena melalui musibah-musibah ataupun kena melalui banjir besar. Nah, banjir besar ni hingga siapa kita boleh tengoklah. Nah, Allah Ta'ala hantar mari. Sebab itulah dia dalam banjir ni ramailah di antaranya muslimah, adik kakak saudara seagama dengan kita tu pakat bagi pertolongan. Hak tu kita naknya, iaitu di antaranya Allah Ta'ala hantar mari banjir. Nah, hantar musibah mari yang begitu besar. Tapi besar macam mana pun, kita tengok 2, 3, 4 hari ada yang mati, ada yang tak ada makan, ada yang tidur dalam air.
Tu di antara. Jadi kita hari ni tu tugas kita. Kita kena pakat tolong menolong. Melalui jalan mana, sekadar mana kita mampu. Kalau ada orang, ada waira minta khairat, kita tolong hantar hak mana kita boleh tolong tu. Nah, tak boleh hantar dengan makna hantar duit, kita boleh tolong dengan gapo. Tengok orang yang duk susah. Nah, hantar makan ni, hantar air, hantar gapo. Tu kalau kita tengok sikit je. Tapi dua lah sebagai pengertian yang kita nak bagi pada adik kakak kita yang sedang menonton sekarang. Kita boleh ambil dua pengertian. Nah, banjir yang Tuhan hantar mari, banjir yang melanda di atas penduduk 13 pada selatan kita ni. Yang pertama, apabila sebut bahasa Arab, ia panggil balak. Nah, bala. Nah, kalau kita sebut bahasa Melayu, kita panggil uji . Maka dua perkara ni kalau banjir ni turun di atas orang Bukit Islam, ia panggil bala yang Tuhan hantar mari. Bala yang panggil Tuhan hantar mari ni kerana Allah Ta'ala marah kepada mereka. Tapi apabila sebut kata bala, apabila sebut kata uji di atas orang Islam ni dua perkara. Kalau kita temu dengan musibah macam ni, hak duk berlaku sekarang lah ni, aibah ni lah kita panggil. Kalau kena di atas orang Islam, itu Allah Ta'ala nak akak darjat kita. Tuhan nak akak darjat kita. Nah, kalau lah kena atas kita, kalau ada gapo, ada susah payah lah. Nah, jadi kalau hak tak ada kena ke, hak kena ujian juga tapi tak ada berat. Nah, itu Allah Ta'ala nak bagi pahala juga. Jadi kita ni tak ada rugi lah, mana-mana pun tak rugi. Lalu tu kita jangan rasa kecil hati, jangan rasa wakpunya Tuhan. Jadi itulah, ia bukan Tuhan marah kita. Satunya Tuhan nak hapus dosa kita. Yang kedua Tuhan nak angkat darjat. Nah, kita biasa tengok duk berlaku mari banyak-banyak tempat tu, okey. Banyak di kalangan-kalangan orang Islam kita. Macam mana kita biasa dengar di Datuk dulu. Datuk. Nah, di Datuk ni dia panggil tu, ambil di Teluk Kapur, masuk ke Datuk, masuk ke Teluk Sembilan. Nah, dulu biasa kena banjir besar, ke rum mari habis dengan rumah-rumah. Berlepas pada tu Tuhan bagi gapo tengok. Timbul resort baru. Nah, timbul apartmen. Nah, timbul homestay. Ramai mana orang bagi cuah duit situ tahun-tahun. Nah, tu kita panggil musibah yang Tuhan hantar mari. Satunya, kalau kita orang Islam, kita letak tegak. Alhamdulillah. Nah, hak mana kita dapat pertolongan, kita terima pertolongan daripada tangan-tangan orang tangan-tangan atas. Nah, lepas tu kita kena banyak syukur. Nah, kerana Tuhan nak angkat darjat kita. Dan Tuhan nak hapus dosa kita. Tu je, dia tak ada Tuhan marah. Nah, tapi kalau kena di atas orang kafir, bukan orang Islam, tu kemarahan Tuhan, ghadab Tuhan. Tu sikit je kalau kita tengok. Nah, walaupun air mari dengan semalam, ujian tiga hari, 3 malam tak ada serat-serat. Rum mari sekaligus tadi, walaupun kita tengok rupa tu, tapi di antaranya kalau kita hundur klip minggu lepas, saya kecek berkaitan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni 3 suku dunia. Nah, 3 suku dunia air. Allah bak tu lah siapakah anak-anak Nabi sendiri, hak nama Kan'an tu, hak tak beriman dengan Nabi tu, Nabi Nuh minta doa dengan Tuhan tak terima. Nah, tu sekiranya. Lalu tu lah kita kalau kena banjir tu, hak mana kita boleh tolong, kita pakat tolong saudara kita. Nah, hak boleh tolong, kita tolong. Lepas tu kita jangan gaduh. Nah, jangan gaduh mulut kapur. Nah, jangan gaduh marah. Ya kadang-kadang tu bahagian lain kita marah ke bahagian lain. Tu di antara dah. InsyaAllah. Maka kita doa lah. Nah, kita pakat-pakat sama doa. Semoga Allah Ta'ala bagi keselamatan semua. Nah, dan Tuhan tu dah bagi ujian pada kita. Kita ucap syukur terima kasih. Nah, kita terima reda yang mana Tuhan bagi kita. Itulah hasil bagi kitanya. Lepas tu Tuhan akan balas klik. Nah, dengan melipah ruah kadang-kadang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah. Nah, dan kalaulah kamu tu yakin kepada aku, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka aku jadi jalan keluar untuk dia. Jadi itulah Islam kita nak letak situ. Nah, lepas tu kita jangan mulut rapuh kata demo tak apa, tak kena, tak bukan kita nak ayat situ. Jadi kita kena pakat-pakat tolong menolong. Hak mana doa kita tolong, hak mana boleh duduk tangan atas kita pakat-pakat sokong, hak mana susah payah lah ni tu. Nah,
Atau Alhamdulillah kita tengok ramai umat Islam kita, saudara seagama dengan kita yang murah hati tu boleh hantar makan negi, ada hak nak nasi hantar nasi walaupun goreng telur pun. Tapi ingat saudara kita yang duduk dalam air tak boleh tubik umuh, air tu tinggi selai umuh Allah. Tengok hak tadi duduk wera kak. Seluk tu kat lutut dalam rumah dia. Tapi kita tengok dia, kita ngalik mata Allah. Ya Allah, mulut tu mulut. Nak kaya tu kita ni dengan sebab email kita. Ya Allah, sebab bila-bila tu ya Allah, ana buat kana. Nah, tapi insya-Allah lah. Nah, Tuhan akan bagi pertolongan melalui kaum seagama dengan kita. Lalu tu insya-Allah mudah-mudahan kita baca doa. Kalau hujan ada lagi ke, nah, baca doa. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadilah hujan ni ya Allah, hujan yang bagi manfaat pada kami ya Allah. Nah, tu rumah kita kena, nah, rumah kita selai air tu, Tuhan tak panggil lagi nyawa kita. Kalau Tuhan panggil nyawa kita, tak ada taubat dengan Tuhan, apa kita nak kata? Lalu tu kita kena banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya-Allah. Alhamdulillah. Nah, ni pun kita pun duk pungut-pungut juga dana ni, nanti insya-Allah lah. Nah, kita akan sampai kepada tempat-tempat yang mana susah, tempat-tempat yang mana tidak ada makan ni, susah payah, air putus gitu gini, api tak ada, malam kena kerak. Itulah lebih kurang. Nah, masya-Allah, itulah takdir Allah Taala untuk nak angkat darjat kita. Allah Taala nak bagi peringatan kepada kita satu lagi. Dan apabila di kampung halaman kita, di wilayah kita ada maksiat yang begitu banyak, maka Allah Taala akan turun, Allah Taala akan hantar mari tentera Tuhan. Mari sebelah malam kita tak ada nampak. Mari dengan rupa air, apa-apa rutuh bukit. Nah, dia tengok air pacu sipur tu dak. Ramai air pacu cicing keling. Nah, kita tengok air pacu sipur tu. Nah, di sipur Allah, masya-Allah, tengok ni kekuasaan Allah Taala. Mungkin ada banyak maksiat, mungkin ada banyak benda-benda deraka dengan Tuhan. Tuhan nak hapus habis benda deraka tu, benda yang berdosa dengan Tuhan hapus habis, jadi dicuci semula. Itulah bin ni'mat war rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul lah minggu lepas tu kita bincang sakut faham dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi yang begitu umur panjang dekat-dekat dengan 1000 tahun, dan Nabi Nuh pun dakwah 950 tahun hingga sampai berapa jokoh yang masuk Islam. Hari ni kita masuk tajuk lain pula. Masuk tajuk lain pula hari ni, kita akan bincang terus tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Alhamdulillah. Hak masuk mari, kita jangan lupa tekan sebab lah. Masuk mari jangan lupa tekan sebab. Walau bagaimanapun, bila tengok dalam tu, tepi bilik bawah tu. Walau bagaimanapun kita boleh ambil maklumat dalam kisah ni bukan gapo dak, kita boleh dengar kisah ni, kita boleh tahu benda-benda yang berlaku. Masa-masa yang telah lepas, macam mana masa Nabi Hud ni dia timbul kaum Ad. Nabi Hud ni kaum Ad, Nabi Saleh ni kaum Samud. Kaum Ad, kaum Samud. Maka dua kaum saat ni tu, kaum yang paling degil jugalah. Dalam kisah sebut ni kaum paling degil. Dan kaum Ad saat ni tu, yang mana dia tu hidup di bukit-bukit. Macam mana, baru ni saya pergi, belum pada nak masuk Palestin, baru ni kita pergi di Al-Bitra. Kita pergi di Al-Bitra. Al-Bitra ni, kalau bahasa Sia yang panggil Petra. Petra ni duduk di negeri Ordon lah. Maka di Al-Bitra ni bahasa Arab. Kalau sebut ke bukit bukau yang dipahak tu dia panggil Al-Bitra. Jadi saya ada gambar video nak tengok mata lagi. Kita boleh mikir sama-sama. Jadi kita masuk dalam kisah Nabi Hud alaihi salam. Di antaranya kalau kita tengok ayat suci Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala ada sebut dalam ayat. Tuhan ayat ke apa? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Dalam suratul A'raf ayat yang ke-50, ayat yang ke-65.
Tuhan sebut dan sakut paut dengan kisah Nabi Hud saat ni Tuhan royak gapo sini. Nah, wa ila adin akhahum huda. Jadi Allah Taala ni dan kami telah mengutus kepada kaum Ad. Nah, dalam Quran sebut Ad ni Tuhan sebut dalam Quran. Kaum Ad ni adalah dia panggil umat-umat Nabi Hud. Nah, umat-umat Nabi Hud dia panggil kaum Ad. Qala ya qaumi ibudullah. Maka Tuhan, nah, jadi Tuhan utuh Nabi Hud alaihi salam ni untuk dakwah kaum Ad. Nah, maka kata macam mana Nabi Hud kata? Qala ya qaumi ibudullah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairihi min ilahin ghairuh. Nah, Tuhan Nabi Hud kata gapo? Hai, Nabi Hud kata, hai kaumku, hai kaum Ad. Nabi Hud kata, hai kaum Ad, sembahlah Allah, mu jangan duk sembah moga lain lah, mu jangan duk percaya moga lain lah, mu percayalah Allah. Nah, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Kaumku, hai kaum Ad, sembahlah Tuhan, mu jangan duk sembah moga lain. Nah, tak ada dah moga lain yang boleh jadikan kamu, tak ada dah. Segala-galanya yang dijadikan ni Allah Ta'ala yang menjadikan. Sembahlah Tuhan. Nah, tidak ada. Nah, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan baginya selain Allah, tak ada dah. Mu tak usah sembah dah tok ko tok keng gapo, mu jangan sembah. Hak ni Tuhan ni. Nah, afala tattaqun. Nah, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Apa mu tak say takwa kepada Tuhan? Ni hak Nabi Hud dakwah kepada kaum dia. Ada sebut dalam surah A'raf ayat yang ke-65. Tadi ayat yang ke-70 ada sebut lagi tentang kisah-kisah kaum Ad saat ni. Jadi Nabi Hud dulu. Nabi Hud saat ni mempunyai anak. Jadi kita kelik Nabi Hud ni anak siapa dia? Nah, Nabi Hud ni anak siapa dia? Nabi Hud saat ni tu ia reka dengan kisah minggu lepas sakut pada dengan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh ni ada 4 orang anak. Ada 4 orang anak. Tapi dalam kitab sirah, setengah kitab sirah tu bila ada 3 je, tak ada bila Kan'an. Kan'an tak ada bila mula. Sebab Kan'an ni lah hak tak berimeh dengan Nabi Nuh alaihi salam. Anak Nabi Nuh tapi tak berimeh dengan Nabi Nuh, maka tak bila kata anak. Kerana Tuhan sebut dalam Quran dah, dia bukan keluarga kamu li wahai Nuh. Mu tak usah doa kepada aku tak terima doa dia. Aku tak terima doamu wahai Nuh. Belalah. Dia tak berimeh denganmu, tak masuk Islam. Lepas dia pergi. Akhir Kan'an ni salah dengan air gitu. Salah dengan air sebab Allah Taala hantar banjir yang begitu besar. Maka anak Nabi Nuh ni hak selamat 3 orang. Anak Nabi Nuh selamat 3 orang, iaitu 3 orang nama Ham seorang. Ham ni tulis ha alif mim. Ham. Lepas tu Sam, sin alif mim, Sam. Nah, Ham, Sam, lepas tu Yafis seorang lagi. Yafis ni yang 3. Ya alif, fa, ya, sin. Fa, ya, lepas tu fa. Yafis. Anak Nabi Nuh yang ketiga nama Yafis. Jadi 3 orang ni lah anak Nabi Nuh saat ni. Hak 3 orang ni setelah daripada air kering daripada kisah Nabi Nuh saat ni, bawa air kering sudah dah setelah Nabi Nuh wafat. Lepas pada air kering siap Nabi Nuh pun cukup umur 950 tahun, maka Nabi Nuh meninggal dunia. Maka apabila Nabi Nuh meninggal dunia saat ni, nah apabila Nabi Nuh meninggal dunia, maka anak Nabi Nuh 3 orang, Ham, Sam, Yafis saat ni tu pindah pergi masing-masing. Ada setengah anak Nabi Nuh pergi ke negeri Iraq. Nah, Iraq lah ni. Pergi negeri Iraq. Nah, ada seorang lagi anak Nabi Nuh pergi kepada negeri Syam, Syria lah ni. Kuan Sam dulu tu, Syam tu luah lah, termasuk dalam Mekah, termasuk dalam Ordon, termasuk dalam kawasan-kawasan Palestin ni masuk Syam juga. Nah, lagi pergi ke negeri Turki. Nah, Turki ni, nah ada yang pergi di bukan Turki, ada yang pergi di negeri Yaman. Yaman. Nah, Yemen lah ni. Tu 3 beradik anak Nabi Nuh pecah tu 3 negara lagi. Nah, Ham pergi negeri Iraq, Sam pergi negeri Syam, lepas tu Yafis pergi negeri Yamen.
Bagi tubik 3. Maka Nabi Hud alaihissalam, hak kita nak cerita malam ni kisah Nabi Hud sana ni. Jadi Nabi Hud alaihissalam adalah keturunan kepada anak Nabi Nuh yang nama Sam, anak yang kedua, iaitu Sam bin Nuh. Jadi Nabi Hud bin Sam bin Nuh alaihissalam. Tu keturunan Nabi Hud alaihissalam. Kita boleh ingat dah. Jadi kisah ni dia tak ada teratur dak lah. Kisah Nabi Hud ni tak ada teratur gak. Ada hak kita boleh ketik-ketik dalam Quran ambil tu kita boleh royak sini. Nah, jadi oleh kerana kisah Nabi Hud alaihissalam ni silsilah dia tu terputuslah beberapa keturunan. Tidak dipastikan untuk sampai kepada Nabi Hud alaihissalam. Tak ada cerak dak kata keturunan ni daripada Hud pergi kepada Sam, lepas tu tak cerak ke lepas pada Sam tu Nabi Hud ni jatuh kepada cucu cucik cocok Nabi Nuh ke, jatuh kepada cucu ataupun anak kepada Sam. Tu tak cerak. Silsilah dia putus sini, tak ada cerak. Tapi walhal Nabi Hud ni adalah keturunan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dan sama beberapa orang ke anak-anaknya beliau diutuskan untuk menyeru, untuk berdakwah kaum yang bernama Ad. Sama juga. Tak cerak juga anak Nabi Nuh saat ni 3 orang, lain daripada Kanaan. Anak Nabi Nuh hak 3 orang saat ni, tak kira daripada Ham, Sam, Yafis saat ni tu tak cerak juga. Berapa orang hak ambil tugas dakwah, ambil tugas ayah dia dakwah. Boleh jadi dia dakwah belaka 3 orang saat ni. Ham, Sam, Yafis saat ni tu boleh jadi dakwah belaka. Ham pergi dakwah di Iraq, dakwah untuk orang masuk agama Islam. Sam dakwah di negeri ke apa? Di negeri Syam. Lepas tu Yafis pergi dakwah di negeri Yaman. Jadi boleh jadi 3 orang anak Nabi Nuh ni pergi dakwah semua. Tapi dari 3 orang, 3 beranak, 3 beradik anak Nabi Nuh, pergi beranak Nabi Hud seorang, hak nama Sam tu. Tu di antara. Maka pada masa ni tu dia panggil kaum Ad. Sebab kaum itu dikepalai oleh seorang yang bernama Ad. Sebab gapo orang panggil kaum Ad? Sebabnya ketua-ketua orang yang duk mengikut, orang duk bawa orang duk buat orang pada masa tu yang nama Ad. Ain, Alif, Da. Ad. Maka Ad ni lah sebagai salah seorang ketua besar. Belum pada Allah Ta'ala latih Nabi Hud alaihissalam, maka orang pada masa tu duk ikut Ad lah. Ikut Ad semua. Ad semua gapo semua. Ad suruh semua tokong, Ad suruh lukis batu buat bukit, lukis batu buat bukit. Tu dia panggil Ad. Maka Ad ini pernah menjadi kawan baik bagi Hud alaihissalam. Maka Ad ni pun adalah salah seorang jadi sayang rapat dengan Nabi Hud alaihissalam. Sama-sama naik, tengok. Supaya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Nabi kita tu yang jadi siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ni keturunan mas besar sekali ni. Besar sekali. Hidup sekali tapi berteru dengan Islam. Lalu tu Nabi Hud ni juga sayang rapat juga dengan Ad. Tapi memanglah masa duk budak-budak tu tak latih jadi nabi lagi ke? Baru duk dalam rangkau tu letak. Baru tu latih jadi nabi, baru tu latih jadi rasul tu lah. Maka mula dakwah ke Nabi Hud alaihissalam kepada kaum dia. Macam mana tu royak sani wa ila apa ni? Tu sebut wa ila adin akhahum huda. Wa ila adin akhahum huda. Maka Allah Ta'ala utuh saudara dia, utuh daripada keturunan dia, utuh daripada fuak-fuak set-set dia melalui Nabi Hud alaihissalam untuk kaum Ad saat ni menyembahkan Allah Subhanahu wa taala. Tak sembah kepada benda-benda yang lain. Tu di antara. Jadi tempat kaum Ad ni di negara mana? Tempat berlaku kisah kaum Ad Nabi Hud alaihissalam ni berlaku di mana? Tempat berlaku kisah dia semacam mana adalah berlaku di negara Arab. Berlaku di negara Arab. Kaum Ad ni berlaku di negara Arab. Kalau kita pergi reka di Al-Bitra, pak saya pergi baru ni. Nanti kita buka gambar kita tengok. Al-Bitra ni macam mana rupa dia. Jadi Al-Bitra ni kalau kita tengok gambar, memanglah adik kakak kita akan boleh tengok gambar dia. Tu dah. Tu Ustaz buka gambar boleh tengok.
Nah, baru ni kita pergi sini. Ni kita pergi tengok. Di sini tu lebih kurang tempat-tempat kau'at lah. Kalau kita kecek mudah-mudah tempat kau'at. Nah, dia panggil gapo Petra sini. Neng nei jet. Neng nei jet sing. Mahasajan Khong Lok. Tujuh benda ajaib yang ada di atas muka bumi. 7 perkara benda ajaib yang ada di atas muka bumi. Maka kita pergi sini. Lalu tu kita boleh tengok lah. Kalau sebut kata kau'at saat ni tu, Yohana le sangat kepada Nabi. Hingga siapa Nabi Hud alaihi salam ni, arah fok dia suruh sembah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak mau. Dia tak mau sembah pada Tuhan. Nah, dia degil dia. Lalu tu dia pahak batu, dia pahak bukit ni. Kita tengok di Petra ni. Kalau kita gambarnya lebih kurang lah. Kisah sakut pada dengan kau'at ni. Nah, kita tengok bukit tu. Allah, Masya Allah. Tinggi benar lah. Bukit tu air. Ada sekitar 20 lapis. 10 lapis boleh bangun ni. Kalau rumah kot dalam 20 lapis lah. Bukit dia tinggi. Lepas tu dia duduk celah bukit pun boleh. Kita jalan lagi. Kita duduk beli tiket lah. Kita beli tiket hujak tu 50 dinar seorang tiket. Dekat-dekat 2,500 tiket. Harga beli tiket nak masuk dalam ni saja. Kita beli tiket ke hujak bawah ni 41 orang semua, kita masuk. Maka jalan kaki masuk. Kalau naik kereta pun boleh. Nah, $200. $200 lebih kurang. Dekat-dekat 7,000, dekat-dekat $200 ni banyak kot jugalah. Nah, $200 kalau naik kereta masuk dalam ni. Maka kita jalan kaki boleh tengok suasana. Nah, jalan kaki tengok celah bukit ni, kita tengok, oh ni lah lebih kurang. Kita pergi ni bukan nak pergi tengok nak besar ke apa, nak tengok tempat sejarah yang berlaku di antaranya kau'at. Nah, kerana kisah kau'at ni yang berlaku di Tanah Arak. Maka Tanah Arak kita ambil di negeri Ordun, mari sini. Di negeri Jordan. Kita reka mari hingga sampai lalu ke Wadi, lalu mari pada Wadi Rom, lalu di Madain Soleh, pergi Al-Ula, negeri Saudi, hingga sampai temu negeri Yaman. Ini kawasan-kawasan yang berlaku di antaranya kisah kau'at Nabi Hud alaihi salam. Ini kita boleh ambil maklumat. Kita boleh buka, adik kakak boleh tengok. Nah, sekali seumur hidup kita dengar sejarah. Nah, macam mana yang berlaku di atas kau'at Nabi Hud alaihi salam. Ini benar yang berlaku. Kita tengok dengan mata. Kata Allah, umat dulu ni bukan tamadan dah. Umat dulu ni hebat dah. Hingga sampai ya buat Petra ni ke? Ya buat bangun ni di belakang saya tu. Bangun ni tu, tiye tu makan siku molek. Alat gapo ya buat gitu. Ya tebuk dengan gapo hingga sampai boleh buat kotor raja dia tu besar. Lepas tu ya tebuk gapo. Tiye tu jadi molek, tiye Roman. Lepas tu dengan gambar Allah. Jadi kita tengok, demo ni patutlah Yohana le dengan Tuhan. Dia tak percaya Tuhan ni buku ni dah. Kerana bijak dia tu. Yang mengaku kata dia bijak. Mengaku kata dia pandai. Tu sendirilah. Raja dia tu. Yang mengaku kata dia ni bijak. Boleh pahak dia. Boleh batu bukit. Boleh gapo tengok lebih kurang. Tu gambar kita boleh tengok. Jadi, di samping kita jalan baru ni tu tak? Nanti ada lagi. Saya nak buka gambar boleh tengok. Kita bagi boleh tengok lah. Bagi peri yang tak nak bayar duit. Nah, lu tu masuk mari kalau tekan share tak rugi lah. Orang lain boleh tengok sama-sama. Nah. Tak mari gambar asal lagi. You tak mau mari ikut dia. Kita nak buka dia mari tak saya mari. Mari tak? Nanti kita tak katuk suara sikit. Lagi bunyi suara pula tak katuk suara. Nanti Ustaz nak buka boleh tengok. Ni hak Ustaz buku boleh duk jalan tu bet tu kita buku sini. Nah. Ni masa kita duk jalan di kaki bukit ni. Ni di kaki bukit. Allah, ni kita tengok tempat dia. Ni kawasan kau'at. Hak mana kita sebut dalam sejarah tu. Nah, ni kawasan-kawasan dia lebih kurang. Kita jalan masuk celah bukit ni dah. Maka tempat dia pahak. Dia buat tokong, dia buat gapo, dia buat utor, dia buat tokong tangan 3, tangan 4. Ada macam-macam. Lepas tu janguk tokong dia. Ni masa kau'at dulu. Lalu kita boleh tengok tempat-tempat jarah ni dah. Tujuannya kita boleh tahu maklumat. Nah, yang mana kita kecek sini kita boleh gambar tu. Kaum dulu ni patut pun. Dia tebuk bukit. Nabi Hud ni dakwah suruh berimeh. Nabi Hud dakwah suruh sembah Tuhan. Dia tak mau sembah. Nah, dia suka nak duduk pasal-pasal ni. Dia buat mahkota di kaki bukit. Maka kita masuk dalam ni ada lah umuh-umuh. Ada pintu sepengah kita tengok di episod di Turki. Lebih kurang ni juga di antaranya. Tu maklumat yang kita boleh cam. Dia kita boleh tengok. Belum kita nak masuk sejarah. Nah, tu kawasan Tanah Arak. Jadi learning tu hak buka dah.
Kalau kita pergi tengok hak buka dia buka di Al-Ula di negeri Saudi. Duk Al-Ula ni adalah 300 kilo lah. Kalau kita duk Mekah nak pergi Al-Ula 300 kilo. Al-Ula ni ya timbul tu tepat Kau'at dengan kau samuk lah lebih kurang. Nah, kerana ia dua kaum ni ia berdepan. Kaum tulur dia panggil. Masa Nabi Hud dia panggil Kau'at, masa Nabi Soleh dia panggil kau samuk. Lalu itulah dia panggil Madain Soleh. Nah, lalu ke tepi laut tu adalah tempat-tempat yang baru. Nah, tempat Saudi tu jadi gapo? Jadi tempat rehlah lah ni. Nah, macam di Wadi Ram tu, ya buat resort ke apa. Jadi baru lah ni. Orang mak saleh penuh lepas tu. Negeri Saudi buka wisata turis pula. Nah, wisata tongtiau maka orang-orang mak saleh pakat masuk jalan yang berakal-akal, duyur-duyur sini. Tu kita boleh tahu bahawasanya, di antaranya kisah Nabi Hud alaihissalam. Jadi, tempat Kau'at ni di negeri Arab. Ada sebut dalam kitab. Jadi, bawa kita pergi tengok tempat tu, kita gambar lah. Oh, sini. Nah, negeri Arab masuk negeri Ordon, mari negeri Saudi, tubik negeri negeri Yamen. Nah, tu pergi Madain Soleh masuk negeri Saudi. Nah, jadi Ordon ni ya sepadan lah. Nah, sepadan dengan negeri Saudi, sepadan negeri Syria, sepadan negeri Yamen, belah le sana ni sikit. Nah, tu lebih kurang. Yamen ni sepadan dengan negeri Saudi belah lain lah. Nah, dipanggil Madain Soleh. Nah, tu di antara yang kita boleh tengok. Iaitu tapi hak sakut banyak sekali ni, ia sakut di Bumi Akhuf. Nah, ia terletak di negeri Hadramaut. Ni ada sebutnya dalam kitab Siratun Nabawiyah. Ni ada sebut kitab sirah ni sebut berlaku di Bumi Akhuf, iaitu di Hadramaut. Hadramaut ni terletak di negeri apa? Terletak di negeri Yamen. Nah, Perteh Yemen. Kalau sebut Hadramaut ni negeri Yamen. Maka Kau'at ini boleh menghidupkan daerah yang mati. Kau'at ni bijak tak bijak dia. Kau'at ni pandai tak pandai dia. Dia boleh menghidupkan bandar-bandar hak khir kotor. Nah, bandar khir kotor, bandar hak tak ada tumbuh, pau-pau kayu tak ada tumbuh, tanaman tak tumbuh. Buah Kau'at pergi hidup sini tu, bijak tak bijak dia tu hingga siapa? Nah, dia boleh menghidupkan daerah-daerah, bandar-bandar yang mati, bandar-bandar yang kering kotor marah, yang pergi duduk tu jadi hijau. Kerana dia bijak dalam tanaman Kau'at ni. Nah, untuk dijadikan daerah pertanian yang subur. Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, baldatun tayyibah. Yang merah tu ayat tu. Baldatun tayyibah. Nah, masa Kau'at duduk dulu ni, negeri yang kotor dia boleh tanam hidup. Nah, juga mereka mendirikan gedung-gedung yang megah. Nah, gedung-gedung yang megah. Macam mana gedung-gedung yang megah ni? Kita tengok gambar ni. Petra ni. Nah, yang terletak di kota-kota besar. Nah, Kau'at dilimpahkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak harta benda yang bertumpah ruah. Kau'at ni bijak dia. Kerana Kau'at ni salah satu kaum yang mana bijak. Hidup negeri yang marah jadi subur, hidup negeri yang tanam tak tumbuh gapo, Kau'at ni boleh menumbuhkan. Tu yang lupa Tuhan tu. Kata bijak dia macam mana kita tengok gambar ni lah. Gua besar gitu mau lalu saat ni kita tengok Allah, masya-Allah. Dia orang macam mana? Nah, hingga siapa dia boleh mendirikan gedung yang besar. Kita buka yang besar, dia akak kita boleh tengok dulu. Ni kita bukan gapo dak ni nak royak atau bijaknya kaum-kaum dulu ni. Bukan biasa dak lah. Tu kita tengok di antaranya. Hak ni kita pergi tengok diri dah, kita tengok dengan mata. Nah, yo pergi sampai sana. Kita pergi sampai sana tengok jalan masuk celah bukit sepek je. Maka ni lah. Kau'at saat ni tu, dia boleh mendirikan. Nah, boleh mendirikan negara yang kering kotor, dia boleh menjadi hijau. Negara, tempat yang dia duduk tu, tempat tak ada pakan nebel perkara. Apabila dia pergi duduk saat ni, dia boleh pahak batu, pahak bukit hingga sampai jadi besar. Nah, jadi bangun ni, jadi kota, jadi mahkota yang besar pula. Nah, tempat letak kota-kota yang besar melalui Kau'at ni lah yang bijaknya. Kau'at dilimpahkan kenikmatan. Tuhan bagi nikmat dia. Tuhan bagi limpah nikmat dia yang banyak harta benda yang bertumpah ruah. Nah, hingga sampai kaya-kaya Kau'at saat ni. Nah, serta hayawan-hayawan ternakan yang begitu banyak. Tuhan bagi sungguh dia.
oleh kerana kebijakan kaum Ad saat ni pandai dia hidup, dia boleh menjadikan satu-satu karah yang siapa ni noyak tu apabila dia bijak, dia pandai je gapo dia hanaleh. Nah, hanaleh dengan siapa? Nabi Hud alaihi salam dakwah dia. Nabi Hud goyak macam tu, goyak macam ni, dia dengan siapa dia saat ni? Tak akal lah. Tak mau tak ambo. Aku ni aku bijak. Pandai tak panjang, tanya Sunni dah. Sunni gigi tengok sendiri baru ni. Sunni dengan bayi sayang dia. Gitu. So, ya kita tengok jeleng mata-mata, molek otak ni Ustaz, molek lagi pula. Insya-Allah kita boleh pergi pula. Nah, ni kita boleh tengok tepat kawasan-kawasan yang berlakunya kaum Ad. Nah, ni kita bagi we tengoklah. Nah, saat ni tengok gambar halus, tengok gambar besar, kita khayal besar, adik akak boleh tengok sama-sama. Nah, mudah-mudahan kita boleh pergi tengok. Nah, keajaib. Sebab itulah nak ayat tu kenikmatan yang Tuhan bagi kepada kaum Ad saat ni. Hingga siapa Tuhan bagi kepada dia dak. Kenikmatan yang begitu limpah ruah hingga siapa dia bijak. Nah, tu kita tengok bijak tak bijak dia, siapakah hari ni? Dunia iktiraf pula sini. Dunia terima katanya Allah inilah salah satu daripada neng cik sing mahasacan kong lo. Satu dari 7 perkara benda yang ajaib di atas dunia. Tapi tepat kawasan ni tepat yang tak begitu itu manalah. Lalu kecek mudah-mudah tepat yang Tuhan turun bala. Tepat yang Tuhan membala kita. Tapi kita gitu bukan nak puja-puja gapo, kita gitu nak tengok sejarah. Nah, nak tu walaupun hebat setara mana dia. Nah, bangunan dia lukis begitu besar, bangunan yang dia buat begitunya molek, tapi dengan Tuhan saat ni maha kuasa, Tuhan memati habis kaum dia. Hingga siapa Tuhan cabut takar-takar hati kerana dia tu sangat-sangat tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kaum Ad saat ni hingga siapa dia hanalai dengan Nabi. Nabi Hud. Kalau Tuhan mu benar-benar agak turunlah. Nah, turunlah bala pada kami. Yang menyanyi dengan Nabi. Ni kaum Ad. Nah, hebat tak hebat kaum Ad dia. Tapi Tuhan membala sungguh buat dia. Nah, lalu itulah Tuhan hantar betapa ribut yang begitu besar. Nanti kita dengar mata lagi di antaranya. Itulah maklumat yang kita boleh tengok lah. Gambar yang begitu besar yang berada di negeri Ordon ni. Dia panggil Petra. Nah, ni panggil Petra dah. Nah, kita boleh tahu Petra dah. Itulah maklumat yang kita boleh tengok sikit sebanyak. InsyaAllah nanti sikit lagi Tuhan akan jemput kita boleh kita tengok jarah. Kita dengar dulu lah ni, kita dengar dulu. Jadi dengan adanya kenikmatan yang banyak, kaum Ad saat ni Tuhan bagi nikmat ke dia banyak. Nah, kaum Ad semuanya lupa pemberian. Nah, lupa Tuhan wi nikmat, Tuhan bagi rezeki yang melimpah ruah. Lama-lama apa dia bijak. Dia pergi duduk situ, dia boleh tanah go tu, boleh tanah go ni. Hidup semua tempat dia tanah. Dia panggil tangan dia bukan tangan mati dak. Tangan dia saat ni tu, tangan yang begitu hebat. Tuhan wi kenikmatan dia. Nah, hingga siapa lama ke lama dia tanah go tu tumbuh. Nah, payah nate pun beranak banyak. Gitu lalu, lama-lama dia lupa pemberiannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Hud untuk memberi peringatan kepada kaum Ad itu supaya mentauhidkan kepada Allah. Dia bijak, dia boleh tebuk bukit, tebuk apa, akhirnya Tuhan hantar latih Nabi Hud. Wa ila adin akhahum huda. Maka apabila duduk dalam keadaan ia lalai, ia galik, Tuhan bagi rezeki yang limpah ruah, buat galik sana, akhir Tuhan latih Nabi Hud alaihi salam kepada dia untuk apa? Untuk dakwah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Nah, maka Tuhan latih Nabi Hud kepada dia. Arah, wahai kaum Ad, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah malaikat Allah. Allah sajalah yang akan bagi kepada kita segala-galanya. Tu Nabi Hud bagi dakwah pada kaum dia. Akhir dia kerah kepala juga, tak mau terima dakwah Nabi Hud alaihissalam. Nah, maka peringatan Nabi Hud kepada kaum dia, kerana kebahagiaan hidup yang melimpah-limpah, mereka lupa akan usaha asal dia. Tuhan bagi go tu, Tuhan bagi go ni. Hingga siapa pada masa tu bandar Hadratul Maut tu, bandar Yaman pada masa tu dia panjang negeri pak dia duduk. Bandar dia panjang gitu melalui hingga siapa subuh tu tak ada arah dah lah. Nah, ikut nak gapo negeri Yaman ni, Hadratul Maut ni ikut nak gapo subuh dekat. Tak bumi Arab pada masa tu subuh sungguh-sungguh. Nah,
Tapi akhir zaman ni Tuhan akan subuh semula. Kita boleh tengoklah di antaranya. Mereka tidak tahu dari mana asalnya segala nikmat dan rahmat yang berlimpah-limpah itu. Kau saat ni tu yang galik dengan siapa tak tahu. Tak tahu dah. Kata nikmat ni mari di mana, siapa yang hantar mari nikmat ni tak tahu. Tak tahu. Jadi galik dia kira kata hak dia sendiri. Nah, mereka tidak tahu dari mana asalnya nikmat. Maka kepada batu-batu berhala mereka berterima kasih atas semua nikmat-nikmat dan rahmat itu, dan kepada batu itu pula mereka meminta tolong. Akhirnya sesak barat juga kawan saat ni. Hingga siapa tak kenal tu, tak tahu siapa yang bagi rahmat saat ni, siapa yang bagi nikmat, apabila dia tak tahu, akhirnya dia buat macam mana saya masuk celah-celah kaki bukit tu, kita masuk tengok Allah ada dia pahak di bukit besar, dia pahak buat tokong. Tokong ada janggut tokong. Tokong dia bukan tokong sini lah. Tokong sini lingo panjang. Tokong dia lingo biasa tapi janggut panjang. Ada janggut tokong dia. Nah, lepas tu tangan tiru macam ni tangan dia. Tokong dia buat. Maka tokong ni lah. Kau saat ni lama kelama dia lupa pada Tuhan. Nabi Nuh, Tuhan hantar Nabi Hud dakwah pada dia tak mau terima, maka dia pahak di bukit, dia pahak di batu, dia pahak di bumi bukit besar saat ni, dia pahak buat kota dia. Lain pada buat kota dia buat pula tokong. Lepas tu dia sembah kat tokong tu. Nah, ni asalnya. Sebab Tuhan latih kau Nabi Hud mari untuk nak dakwah kau. Nah, tak ada minta menggol lain dah, minta tokong terus. Ni yang panggil syirik. Ni tak tokong terus. Nah, tak ada dah Tuhan. Nah, kau susah ya, ingat Tuhan. Buat payah, kau susah, kau tak ada pun nak makan, ingat ya Allah. Buat Tuhan bagi rezeki yang melimpah ruah, lupa terus. Tak ingat asal Tuhan. Tak ada terima kasih. Nah, apakah sekalian mendirikan gedung-gedung yang megah dan kekayaan yang melimpah-limpah asal dari pertanian dan juga peternakannya hanya untuk bersenang-senang belaka, dan dengan adanya orang-orang yang besar itu kamu hidup dengan selamat, tidak akan mati selama-lamanya. Hingga siapa dia pergi buat kota besar ni, Petra ni, dia pahak bukit ni besar. Begah dah lah. Nah, dengan orang pada masa tu, tak ada kereta masjid learning, tak ada kereta besar-besar learning pada masa tu jalan kaki, naik kuda, naik unta ya. Tapi bangunan yang begitu besar dia buat tu Allah hanalah. Nah, ni kebijakan dia. Dia pandai buat kau asal ni. Hingga siapa lupa terus. Nah, lepas tu ada tu tak mati dah kita ni. Kita duduk sinilah. Nah, takutlah kamu sekalian kepada Allah. Maka Nabi Hud ni dakwah. Wahai kaum aku, mu jangan duk syirik pada Tuhan lagi lah. Hak mu duk sembah tokong tu, hak pelesu tu, hak bukit hak asal, hak pelesu tu. Hak kamu duk sembah tu bukit hak sengoti dak, hak tu hak pelesu saja. Bukit hak asali. Percayalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah malaikat Allah, dan aku ni adalah Rasulullah. Tu kalimah-kalimah yang Nabi Hud alaihissalam dakwah pada kaum dia. Nah, maka Nabi Hud pun pasal lagi, takutlah kamu kepada Tuhan. Tuhan yang memberi rezeki. Tanaman semua ni Tuhan bagi tumbuh. Bukan dengan sebab bijak muda, bukan dengan tangan muda. Ni sebab ya tanganmu tanam. Tuhan yang bagi tumbuh tanaman rezeki yang melimpah ruah. Kau kuat kesihatan tu, badan kamu pun super juga. Kerana dia badan besar, gagah. Engkau siapa dia pahak batu saat ni, kita boleh tengok ke gambar ni. Pendirian serta kemampuan yang boleh kamu melaksanakan kerja-kerja. Mu tengok mu no. Kubuh yak miok formu hari ni. Tuhan bagi nikmat yang melimpah ruah pada kamu. Mu ingatlah bahawa sonya semua saat ni Tuhan yang bagi. Dengan demikian kau menjawab seruan Hud dengan katanya. Akhir dia hanalah. Nabi Hud ni penerangan. Nabi Hud ni peringatan pada kaum dia, kaum Ad. Tapi kaum Ad saat ni tu kerah juga. Tak mau pakai juga. Tak mau pakai. Lepas tu nganying pula kepada Nabi Hud alaihissalam. Hingga siapa yang jawab ke apa? Wa qala man ashaddu minna quwwah. Dan kata kaum dia, siapa yang gagah perkasa melebihi kekuatan kami? Ni. Mari ni. Buah ni yang mari ni. Dia kata apa?
Dia yang lebih kuat pada kami. Mu dak tengok ke Hud? Mu dak tengok ke bangun ni aku buat ni? Siapa yang boleh buat bangun ni macam ni, macam ku ni, wahai Hud? Tu kau kecek. Kau kata ke apa? Kau kata kepada Nabi Hud alaihissalam. Ada dah gambar. Ilai perak dah lah. Semula. Ini jadi beragai itu lalu. Ni. Ni dah. Ni tengok gambar. Kita mari sini dulu. Ni. Ni. Kau kata apa? Hud. Kau dia kan Nabi Hud lah. Hud. Mu tengok kau kuat time macam ni. Pia boleh buat sepekawai. Yang nyanyi ke Nabi. Man waqala kaum Hud. Kaum Ad. Waqala man ashaddu minna quwwah. Dan berkata kaum Nabi Hud. Dia kata gapo? Kaum Nabi Hud, kaum Ad dia kata gapo? Siapa yang gagah? Man ashaddu. Pia yang gagah Hud. Pia yang gagah minna quwwatan. Pia yang gagah perkasa. Pia yang gagah sepekawai ni. Pia yang boleh buat sepekawai yang kata. Pia yang boleh kuat perkawai ni. Tengok bangun ni yang kau buat ni kan. Pia boleh buat perkawai. Tak ada pia boleh buat kawai. Lalu tu tak ada dah. Tak ada Tuhan tak ada mahabuk pun. Tu kecek bahasa kampung. Ni kau sebut. Dia sebut kata apa? Dia sebut ni kepada Nabi Hud alaihissalam. Tak ada dah hal lebih kuat dah kawai je lah. Yang boleh buat semua ni kawai. Maka sembuh kaum Ad ni sembuh gapo? Kaum Ad ni sembuh gapo? Kaum Ad ni tidak berimej kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal, tak berimej kepada Tuhan. Nabi Hud pun pesan cakap mereka mempunyai sembahyang patung berhala yang sama dengan sembahyang kaum Nabi Nuh juga. Serupa juga. Tali mari kat tu juga. Kaum Nabi Nuh pun sembah berhala, sembah patung juga. Wak diri sembah diri. Maka kaum Ad saat ni pun sembah macam ni juga. Kaum Ad, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud saat ni pun sembah macam ni juga. Sembah ke apa? Sembah patung berhala jugalah. Dia buat sendiri. Maka kaum Ad saat ni dia pahak je. Dia pahak di kaki bukit, dia buat di pintu bukit, dia buat. Kalau kita pergi di Petra kita boleh tengok. Kalau di Mesir tak ada juga, di Mesir di Kisar tu ada. Tokong dia besar, dia buat. Lepas tu dia sembah tu. Hak tu duk makan ke dia. Selain menyembah berhala, mereka juga membuat kejahatan. Ni ayat mari jinayah. Daripada semua berhala dah buat kejahatan. Dan juga buat kemukaran di bumi ni. Tak cara dah. Judi lah, betino lah, mari macam-macam. Seperti perbalahan sesama mereka membuat fitnah dan juga membuat kerosakan yang lain. Habis balah sama-sama dia. Hak mung pergi curi harta aku pergi curi harta mung, aku mari pula pergi kecek, aku pergi pelaga mung, aku mari pelaga hak mung kat ni pula. Pakat duk balah sama-sama diri. Timbul perbalahan sama-sama dia. Jadi pakat gile buat fitnah. Dengan demikian Nabi Hud menyuruh kaumnya supaya kembali ke jalan yang benar. Untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Maka Nabi Hud ni tak ada dah lah. Apabila berlaku macam ni, royaklah alasai gini, Tuhan sebut gini. Royak satu karo. Mu dengarlah, ni Tuhan sebut ni, Tuhan royak kita, Tuhan suruh kita kelik pada Tuhan ni. Tengok siapa? Dalam surah A'raf ayat yang ke ayat yang ke-65 saya baca saat ni. Tuhan sebut cerita dia. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Keliklah kepada jalan yang benar. Marilah kita sembah Tuhan. Marilah kita i'tiqad tidak ada Tuhan yang berhak disembah malaikat Allah. Tu Nabi Hud penerangan kepada kaum dia. Oyak gitu gini. Hingga siapa? Allah Ta'ala sebut lagi dalam kisah. Dalam suratul A'raf ayat yang ke-70 Tuhan sebut. Tuhan sebut apa? Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. فأتنا
Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ini Nabi Tuhan Allah Ta'ala berfirman dalam suratul A'raf ayat yang ke-70. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Ma kana ya'budu aba'una. Nah, mereka berkata, Nabi Nuh, Nabi Hud saat ni dakwah, sembahlah Tuhan. Mu jangan sembahlah tok-tok berhala tu, bukan hak sebenar. Sembah Tuhan. Nah, sembah Tuhan, sujud pada Allah Ta'ala. Apakah kamu datang kepada kami, wahai Hud? Apa mu mari pada kami agar kami hanya menyembah Allah saja ke? Hud, mu mari tak dakwah aku ni, suruh aku sembah Tuhan saja ke? Nah, suruh aku sembah Tuhan saja ke? Nah, dan meninggalkan apa yang biasa aku sembah oleh bapa-bapa aku. Mu mari ni suruh aku sembah Tuhan saja. Sedangkan makana ya'budu aba'una, apa aku duk sembah ayahku sembah dulu, bapa aku tak boleh sembah ke? Jadi kau ni kerah pala lagi nak sembah kepada tok kong lagi. Apa? Ayah dia, tok nenek dia, tok cik dia hak tak beriman dulu sembah muka ni ya. Maka dia sembah muka ni juga. Nah, nak sembah Tuhan juga aku tak mau sembah Tuhan. Aku nak sembah tok nenek aku, hak tok-tokku, hak ayah aku sembah dulu. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ni kau ni sebut pada Nabi Hud alaihissalam. Nah, aku dah sembah belaka benar hak ayah-ayahku, bapa-bapa aku sembah. Maka datangkanlah azab. Ni nyanyi dengan Nabi Nuh. Hei Hud, kalaulah aku tak sembah Tuhanmu, mu datanglah azab aku tengok. Dia tengok. Tak okay, kalau aku tak sembah Tuhanmu, mu datang Tuhan, mu datang azab aku tengok. Nah, datang azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Hei Hud, kalau mu ni masuk daripada Nabi Tuhan sungguh, kalau mu masuk dari Rasulullah sungguh, mu tunjuk ke aku nak tengok azab Tuhan mu nak atas ke aku ni macam mana? Tuhan nak atas gapo ke aku? Aku nak kecak azab mu tengok kalau mu benar-benar jadi Nabi ke, aku nak tengok ni menyanyi kau Hanale dia sebab dia tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab saya dia saat itu tak percaya. Maka Tuhan sebut lagi, Tuhan cerita lagi dalam surah A'raf ayat yang ke-71. Tuhan kata gapo? Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Tuan sebut lagi. Ia berkata, ia royak Nabi, wahai Hud, kalaulah mu benar-benar jadi Nabi, kalau mu kacau suruh aku sembah Tuhan, mu lari aku sembah tok nenek aku, mu lari aku sembah tok-tok berhala aku. Kalau mu benar-benar jadi Nabi, mari gak aku nak tengok Tuhan nak hantar bala macam mana. Aku nak tengok bala Tuhan mu nak hantar mari, Tuhan mu nak hantar bala ke aku macam mana. Maka sesungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Nuh pun jawab. Nah, qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Nanti mu boleh tengoklah, kalau mu tak sembah pada Tuhan, mu tak beriman dengan Allah, maka mu nanti tengoklah marah Tuhan. Allah marah Tuhan ni kita boleh tengok 2-3 hari magai. Nah, Tuhan hantar ujian, Tuhan hantar bala petaka, Tuhan hantar ujian pada kita 3 hari magai. Umur seleh habis berabung. Tepat tak biasa seleh, sehingga sampai setengah kampung tu. Nah, 70 tahun. Tak biasa gapo, tak biasa temu. Tanya orang-orang tua, bila mak biasa kena bah macam ni? Oh, tak biasa ustaz, 70 tahun ni baru dia tengok sekali ni pula ni. 70 tahun dulu tengok sekali bah besar macam ni. Mari tengok ni sekali pula ustaz. Tepat tinggi tu tak biasa seleh. Dia seleh habis. Allah tu tengok.
Tuhan sekelip mata yo. Hujan turun rum malam mari malam pula ai. Tak ada siapa Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dua, satu kelami. Nah, sebelah kalisa tu Allah yarhamukumullah. Nah, Allah yarham Tuhan panggil kelik, Tuhan kasih ke dia, Tuhan panggil kelik. Hanyut dengan umur-umur, hanyut dengan air lagi, baru temu mayat marahnya. Allahu Rabbi tu tengok. Tu Tuhan hantar dengan tu ya. Nah, dengan hujan dah 3 hari turut-turut. Tak ada serat-serat berang hujan lebat. Allah. Kalau kita tengok kalau Tuhan atas pun azab kaum Ad saat ni macam mana. Nabi Hud kata, "Hai kaumku, mu nanti tengoklah. Kalau mu dak percaya hak aku kata, mu nanti tengoklah. Kerana ini kamu cari nyakit ni Tuhan marah kepada kamu." Ni Nabi Hud royak kepada kaum dia. Nah, min rabbikum rijsun wa ghadab. Mu nanti tengoklah. Nah, Allah Taala akan hantar azab pada kamu dan Allah Taala marah daripada Tuhan, daripada Allah Taala marah kepada kamu. Atujadilunani fi asma'in. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala? Nah, jadi dia berhala dia marilah. Nah, kalau masa Nabi Muhammad kan Lata wal Uzza. Nah, dia panggil berhala hak dua ekor tu hak besar sekali. Tapi masa nak kaum Ad ni bukan Lata wa Uzza lah. Nama gapo dak tahu tapi dia tak apa. Aku dak takut Tuhan mung, Tuhan aku ada. Tuhan aku ada nu. Aku pahak di batu siap dah aku dak sembah dia bercakap dah. Dialah wi rezeki aku. Tu kaum Ad. Ya hanallah. Nah, atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum. Ya semua aku tak takut. Aku tak takut. Nah, aku tak takut. Sebab apa? Mu tak usah dak ambil lah Nabi Hud kata mu tak usah dak ambil lah. Tak usah dak ambil, tak usah duk tekan lah dengan nama-nama berhala mu tu. Yang kamu berserta nenek-nenek moyang kamu dulu tu, mu tak usah dak ambil lah. Padahal nah, ma nazzalallahu biha min sultan. Maka padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujan untuk itu. Nah, bukan hujan. Nah, ma nazzalallahu biha min sultan. Tuhan tak turun hujah. Nah, Tuhan tu tak ada jadi gapo sikit abuk pun. Kalaulah mu tak berimeh pada Tuhan, kalaulah mu tak beribadat pada Tuhan, kalau mu tak sembah pada Tuhan, mu tak sujud pada Tuhan, Tuhan tak ada sakit apa pun. Nabi Hud kata. Nah, fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Nah, maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu. Aku nak tengok juga, wahai kaum Ad. Wahai kaum Ad, aku nak tengok juga macam mana mereka tipu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa anjaynahu. Nah, sebut lagi dalam ayat. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Sebut lagi ayat. Maka kami selamatkan Hud. Maka Tuhan selamat Nabi Hud AS beserta orang-orang yang bersamanya. Maka apabila Tuhan turun azab saat ni, Tuhan selamat Nabi Hud serta dengan orang-orang beriman dengan Nabi Hud. Nah, dengan rahmat yang besar daripada kami. Tuhan bagi rahmat yang begitu besar. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman. Semua Tuhan akan turun bala habis kepada mereka. Orang mana? Tuhan turun bala kepada orang-orang kaum Ad yang tak sembah, tak beriman pada Nabi Hud alaihissalam, tak sembah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan sebut lagi dalam ayat. Nah, Tuhan sebut lagi dalam ayat. Dalam surah Hud lagi sambung, surah Hud ni dalam Quran sebut surah Hud, surah Nabi Hud ni. Ayat yang ke-51 Tuhan sebut apa? Ayat yang ke-51 Tuhan sebut. Sambung lagi ayat. Ya qaumi la as'alukum
Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Hai kaumku, Nabi Hud kata, hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku. Hei kaumku, aku tak biasa minta upah sikit abuk pun. Aku mari royak kamu ni, aku tak biasa minta upah bawah. Aku mari royak kamu ni, mu tak kena upah gapo ke aku? Mu tak kena beri gaji ke aku? Aku mari royak peri ya kamu, Nabi Hud kata. Nah, aku mari tak ada minta upah bawah gapo. Tak ada minta upah padamu. Dan tidak yang memberi upah untukku. Dan aku mari ni bukan aku makan upah orang mai royak kamu suruh semua Tuhan dak pun. Aku mari ni di atas dasar yang Tuhan suruh mai royak kepada kamu, suruh kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Allah yang menjadikan aku. Nah, Tuhan yang menjadikan aku. Nah, apakah kamu tidak berakal? Apa mu tak mikir? Aku mari ni tak ada orang upah aku tak makan upah siapa dia, tapi aku mari ni di atas utusan Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilu, apa mudak mikir? Nah, kalau Nabi Hud ni dia degil juga, kau ni dia degil cara dia ke, tak sepakar. Gapo hak Nabi besar. Maka sebut lagi dalam ayat. Nah, sebut lagi dalam ayat surah Hud lagi ayat yang ke-52. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Maka berkata pula, dan berkata Nabi Hud pun kata, kerana kaum dia kerah kepala sangat, tak si pergi sangat, tak si caya, hai kaumku, minta ampunlah kepada Tuhan kamu ni, suruh taubat. Kita sepatut jugalah, kalau kita ada salah banyak dengan Tuhan, kita minta ampun, astagfirullah, ya Allah, apa dosa aku. Nabi Hud pun wi amare lagi, wi peringatan lagi, tak ada gaduh gak, tak ada gaduh hambak, tak ada gaduh kata gapo dak lah. Ikumulah kalau mu tak si berimeh kok, tapi hari ni aku nak wi tempuh kepada kamu. Mu taubatlah pada Tuhan, mu minta ampunlah pada Tuhan, dan bertaubatlah kamu kepadanya, kelik pada Tuhan, astagfirullahalazim. Nah, nascaya ia menurunkan hujan yang lebat daripada langit. Kerana pada masa ni Tuhan hantar kemarau besar. Tuhan tak turun hujan. Kau'at ni Tuhan balas dia, Tuhan tak turun hujan. Kalau mu klik taubat dengan Tuhan, mu minta ampun dengan Tuhan, wahai kau'at, maka Tuhan akan turun hujan yang sangat lebat pada kamu daripada langit. Tuhan turun hujan sangat lebat pada kamu. Nah, kerana Tuhan sebut apa? Summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara. Kalaulah mu minta maaf dengan Tuhan, mu klik taubat dengan Tuhan, mu minta apa dengan Tuhan, maka Tuhan akan turun hujan daripada langit yang begitu hujan yang sangat lebat. Nah, lepas tu wa yazidukum quwwah ila quwwatikum. Lepas pada tu Tuhan tu, kalau mu minta apa dengan Tuhan, mu taubat dengan Tuhan, maka Tuhan terima taubat kamu saat ni, Tuhan turun hujan yang begitu lebat. Negeri yang marah ni akan jadi subur semula, dan ia menambah kekuatan bersama kekuatanmu. Dan Tuhan, dan mu klik kepada Tuhan, mu dengar kata-kataku, mu dengar dakwah-dakwahku saat ni, maka Tuhan akan tambah lagi kekuasaan kepada kamu, wahai kaum. Sebab itu sebut lagi, nah, wala tatawallau mujrimin. Sebab itulah, janganlah kamu berpaling, jangan kamu derhaka pada Tuhan, jangan kamu derhaka pada aku, nanti kamu menjadi orang-orang yang derhaka. Nah, wala tatawallau mujrimin. Kalaulah mu tak dengar kata aku hari ni, mu masuk dalam orang-orang yang celaka benar lah. Mu masuk dalam orang celaka dah. Ni Nabi Hud penerangan kepada kaum dia. Nah, Allahu Rabbi sebut panjang lagi dalam surah Hud ni. Nah, cerita Nabi Hud ni Tuhan hantar kemarau besar.
Engok siapa hujih dak tu? Kering kotak pak duduk dia. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini Nabi Nuh hoyak. Nabi Nuh, Nabi Hud hoyak. Kaum 'Ad. Aku ni tawakal kepada Allah. Allah ni juga Tuhan aku dan Tuhanmu. Bukan Tuhan aku saja, Tuhanmu juga. Dan Tuhan segala-galanya. Ma min dabbatin illa huwa akhizun binasiyatiha. Nah, min dabbatin illa huwa akhizun binasiyatiha. Tu yang sebut dalam Quran. Nah, sesungguhnya aku ni bertawakal. Aku sungguh bulat-bulat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan saat ni Tuhan aku dan juga Tuhan kamu wahai kaum 'Ad. Tidak ada suatu binatang melata pun malaikat, dialah yang memegangnya ubun-ubunnya. Nah, natah hidup semua atas dunia ni. Bukan kuasa mu berhera dak. Duk hidup besar, boleh beranak ke apa. Semua ni Tuhan kontrol semua. Nabi royak pada kaum dia. Nah, binasiyatina. Semua ni Tuhan kontrol semua. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Apa yang aku hajak kamu wahai kaum 'Ad, apa yang aku pesan pada kamu semua ni adalah daripada jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dah disebut dalam surah Hud ayat yang ke 50 ni. Nabi Hud saat ni tu dakwah umat dia. Nah, dakwah umat dia. Tapi tak ada arah umat dia ni kerah kepala juga, tak mau dengar juga. Nah, kerah kepala situlah nak ayat tu. Orang kalau Tuhan tak buka taufik hidayah, nya kerah situlah. Nah, Allahu Rabbi. Hangga siapa suruh Hud saat ni kepada kaum dia. Nah, lepas pada lepas pada peringatan, lepas pada royak, tak dengar, tak pakar. Kaum 'Ad saat ni, nak ayat tu beratnya. Sebab itulah kalau kita boleh kita tengok tempat-tempat dia, kita boleh tengok benda yang ajaib. Sebab kaum 'Ad saat ni tu hanale dia. Sebab dia tu yang mengaku kata dia bijak, dia mengaku kata dia pandai, dia mengaku kata dia saat ni tu boleh buat segala-galanya. Boleh tanya, tapi akhirnya dengan sebab dia senda-senda main dengan Tuhan. Nah, dia buat main-main dengan Tuhan, dia buat tak ada buat harga gapo dengan Tuhan. Nabi Hud pun peringatan apa dia tak sipakal sedengar, akhirnya Tuhan hantar bala ke sebab marah. Tanah gapo mati bi pahau kayu. Nate hidup hero pun mati habis. Nah, surah dan juga ucap ajaknya Nabi Hud saat ni tidak disambut dengan baik oleh kaum dia. Nabi Hud pun hajak cakap dah, marilah berimanlah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk kacau lah. Percayalah hamba kau yak ni. Tak ada sambut dengan baik dak oleh kaum dia. Malah para pembesar-pembesar orang-orang kafir semuanya menolak. Nah, mengolok-ngolok dan juga menganggap-anggap Nabi Hud ni bodoh. Bodoh sungguh Nabi Hud ni. Tu dia. Tara budak-budak tak apa lagi, pembesar dia. Hak nama Hud sendiri tu pun pembesar dia. Hak nama 'Ad sendiri tu pun pembesar Nabi Hud saat ni. Pembesar kaum 'Ad saat ni. Ngejek pula Hud ni punah otak dah ni. Mari ni jadi Jack Sparrow ni. Hanya kata sedak-sedak ke Nabi. Nah, kata sedak-sedak ke Nabi Hud saat ni tak si pakar, tak si terima dah, hanya kata pula dah. Nah, dengan kata-kata kasar, bahasa gila ni mengaku dia semua tok nenek ku lama mana dah, mu mari dia semua Tuhan nama pula. Ni semua tok nenek ku belakang ni tak kau buat ni lah, hanya bagi rezeki ke aku ni. Nah, dengan sebab mudah hajak kau semua Tuhan ni, hujan tak turun kata. Tu apa gerak. Mari berak-parak dah. Nah, tak ada supaya dah, kecek terus-terus dah. Serta menyakitkan hati Nabi Hud. Yang kata sedak-sedak. Ya, Allah habis buah. Maka berkata mereka. Dia kata ni. Kata mereka ni kaum 'Ad ni lah. Kaum 'Ad. Umat Nabi Hud ni kata dalam surah Hud ayat yang ke 53. Ia kata gapo? Ayat yang ke-53. Kita balik tengok dah. Dalam surah Hud ayat yang ke-53. Ia kata gapo ke Nabi?
Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kata gapo? Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Mereka kaum Ad ni kata kepada Nabi Hud, wahai Hud, ni kaum Ad kata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami. Mano Hud, mu kata kalau kau tak berimeh kepada Tuhan, Tuhan nak turun bala. Mana aku nak tengok bala hak mu royak Tuhan nak turun ke aku, Tuhan? Tu nyanyi pula. Nyanyi kepada Nabi. Aku nak tengok mana buktinya. Mana mu kata Tuhan mu boleh turun bala? Mana aku nak tengok bala Tuhan mu macam mana? Dan kami tidak akan meninggalkan persembahan kami. Muroyaklah mari rajuh rimah sekalipun aku tak tinggal tok nenek aku. Nah, nahnu bitariki, aku tak tinggal. Gapo aku dah sembah jok pada tok nenek aku, ayah aku dulu aku sembah tu lah. Sebab aku tak boleh tengok dasar mana hak muroyak tu Tuhan nak turun bala kepada aku. Ni dia menyanyi mai. Kau ni menyanyi. Nah, pas Nabi Hud tak sedih kan hati. Nah, tak ada bukti. Mana aku nak tengok? Balas sihat Tuhan mu hantar mari ke aku nak tengok. Kerana perkataanmu dan kami tidak akan mempercayai. Muroyak saja ya Hud. Muroyak ke aku saja ya hari ni. Aku tak percaya perkataan kamu kerana aku tak boleh tengok bukti. Nailah laktan. Oh Hud, nailah laktan. Ticau bahawa ta chania mai. Nah, mai sujud tak Allah ni. Jauh bahawa Allahจะลงอาซาบแก่ฉันไหนล่ะอาซาบฉันรอดูอาซาบยังไม่เห็นอาซาบเลย tu mampu kerah kali ni. Nyanyi pula dah kepada kau, nyanyi pula kepada Nabi Hud alaihissalam. Kau saat ni. Hanaleh dia tak hanaleh. Nah, nyanyi apa-apa nyanyi. Nah, segala perkataan dan juga dakwah Nabi Hud saat ni dianggap oleh kaum tak ada pakai sekarang habuk pun. Aku tak mau pakai mula lagi. Mu tak sedut kecek banyak lah. Mu tak sedut kecek banyak. Aku tak mau dengar. Mu kecek kosong saja ya. Kerana tu mereka tidak mau mendengar apa lagi hendak dia ikut. Mu tak sedut kecek. Aku tak mau dengar mula kecek mu Hud. Bah bila aku nak ikut? Cerak aku tak ikut. Aku tak dengar mula dah kata-kata mu saat ni. Mu tak sedut dakwah lah aku. Nah, lah mana pun aku tak ikut kata emu. Allah, kau ni kerah pala sungguh dah. Engkau sampai kerah pada dia, akhirnya Allah Ta'ala akan turun lagi azab pada dia. Nah, kita tengok lagi. Engkau sampai lama ke lama tak lepas pada dia nyanyi dengan Tuhan. Lama ke lama saat ni. Tak lama mana lah makna dia. Dia tu menambah lagi engkar buat kejahatan lagi kau saat ni, buat kejahatan, berlaku kemaksiatan di hadapan Nabi Nuh, di hadapan Nabi Hud. Kali ni tak kecek, tak kira dah kali ni. Nah, dia nak buat jahat saat ni, buat dapat muka Nabi. Makna kata tak ada hormat kiabuk kepada Nabi. Nabi ni Nabiullah. Nabi Hud ni mari di atas dasar dakwah Islam. Tapi kali ni dia buat maksiat. Dia berzina dengan tino, dia bunuh orang. Tak dapat muka Nabi yang ludah. Hanalenya kau saat ni. Hanaleh. Nah, keangkuhan dan kesombongan kau yang tak mau beriman dan juga tak mau mengikut jalan yang benar, maka Allah Ta'ala mendatang dengan bala. Nah, dengan bertahun-tahun tidak diturunkan hujan. Pada tu lah Tuhan datang bala. Sedekah kau tempat dia duduk ni, kalau kita ambil tak di Petra tu, kita jalan pergi lalu ke Madain Soleh, pergi ke Al-Ula, pergi ke Wadi Rom, hingga sampai pergi Hadramaut saat ni tu, kawasan semua ni dia panggil kawasan yang subur. Tanah hijau. Tenok ke peron natal semua hidup gagah semua. Natal ni peron beranak. Nah, hingga sampai pada pasir tu kambing, uta, lembu hak dia je kau saat ni. Tapi lepas pada dia hanaleh dengan Tuhan, dia kata, mana Hud, kalau mu betul-betul kata Tuhan mu ni boleh turun bala, aku nak tengok bala. Lepas pada dia kata gitu je, Allah Ta'ala tak turun hujan. Tuhan tak turun hujan. Pada pasir pun semakin tanduh. Jadi kemarah. Ni, buah kemarah ni lah boleh hadir ni. Tak tahu nak duduk. Biasanya duduk di kaki bukit gitu mah.
Paham kayu hijau gitu mo. Buat akhir-akhir tu tak turun hujan mari, kemarau besar lah. Padai pasir jadi kering kotak. Tak ada tumbuh gapo sekarang dah. Hak tumbuh dah tu mati habis. Nate-nate pun mati, tak ada makan ni. Taneme yang subuh hak kau saat ni menjadi kering. Kering kotak tak ada pegapo, kering. Tenok ke mati. Ya terlenggak habis, lembu, kuba, uta, kambing hak dia pera mati habis. Nah, ya serak tabuk kerana kelaparan dan diserang oleh penyakit. Tu hantar penyakit pula mari. Nah, hantar penyakit di atas nate mati. Nate ni duk dia berubah gedung. Hak tu kuah kekek, tak ada upuk, tanem tak ada tumbuh apa sekarang dah. Nah, percubaan yang dahsyat itu tidak juga menginsafkan mereka. Tu hantar gitu mau lalu kau saat ni tak mau percaya lagi. Masa pun habis dah kita ni. Nak sambung pun tak ada dah. Kalau kaca-kaca tengah malam kita nak tidur pula. Nah, lalu tu kita sambung main kau tak pe. Aduh ustaz, kak cangwak romo lah. Tengah duk sedak dengan habis masa. Nak buat kan masa habis. Malam ni hawa tak ada minum air tak dapat ni. Sakit tekak juga ni sejam lebih, nak sejam setengah dah ni tak ada minum air lagi. Allah, lalu tu perut hitam ton topai. Kena ikut yang dapat pula No. Oh my. Yo kisah yo panjang juga. Bukan nak sudah malam ni selalu. No. Kita sama minggu depan pula. Kita tengok. Nah, bala yang Tuhan hantar kepada kau ni gapo ratik rupa-rupa bala macam mana. Jadi, hingga siapa buah halal dia saat ni tu. Nah, Tuhan tak turun hujan. Padai pasir jadi kering kotak, nate hak pera mati habis tak ada makan ni gapo gitu gini. Tahu menyasar lah. Ni dia boleh tengok dah. Tapi boleh tengok pun gitu mau lalu. Akhirnya tak ada insah juga, tak ada mikir juga. Seperti kita lah. 2-3 hari marang tengok ai. Allah katuk habis jalan. Saya pun malam telefon mari ai naik ke dalam malam. Oh, gaduh pergi petang. Pergi pangorik lagi. Bunyi kata ai tengok duk naik serak-serak ni kita pergi tengoklah ofis haji duk ke dalam tu pergi tengok masuk tengok. Akik habis lah marang akik dengan sofa tok pak tinggi wak kelik peti sejuk. Akik ingin basuh tok pak tinggi akik. Habis akik bagai. Pergi tengok hari ni kering kotak ai. Nak gitu. Habis kita kata dah, ya sini kawasan pak kita duduk tu ya tinggi sikit. Nak oyak. Sebab itulah Tuhan hantar bencana alam kepada kita. Tuhan hantar boh mari ni 2-3 hari mari ni kita boleh mikir lah. Boleh mikir ni tak kena atas kita. Kalau kena atas kita ke Allah macam mana. Nah, tu di antaranya. Tuhan hantar mari tu bukan saja-saja nak bagi kita mikir. Nah, dengan sekelip mata kita tengok. Kalau kita tengok boleh mikir dah. Kita tengok pacul sipu tu. Naptuk sipu tu. Allah tengok gambar hak demo tu dalam Facebook tu. Gambar dulu ada dengan kayu, ada dengan batu, ada dengan air, jalan air. Bawa Tuhan turun mari dengan sekelip mata semalam rum habis. Licin geling. Naptuk sipu tu tengok Allah. Ni lah kita boleh mikir. Ni nak ayat tu kalau ni tak ada berlaku kematian kita. Kalau berlaku kematian kita ke Allah. Kalau kita tak ada taubat dengan Tuhan. Lalu tu lah. Kau saat ni tak insah juga, tak mikir juga. Nabi Hud dakwah Tuhan turun bala marah besar nate hadap pera mati habis tak mikir juga. Tambah lagi bala tambah lagi dengan mendatangkan Tuhan hantar puting beliung pula. Tuhan hantar mari dengan ribut besar. Lalu tu lah. Bahkan Tuhan hantar pula puting beliung yang sangat keras. Mari payuk tornado pun Amerika tu. Pusing rom mari Allah. Melanda tempat kediaman. Habis tempat tanah pak dia tanah tempat kaum saat ni tanah pahang kayu gapo. Cabut pahang kayu sepahang-pahang tu buat rom. Pak kayu besar ada boleh makan gapo dah. Habis licin. Tak ada mikir juga. Lalu tu kita kena ikut minggu dapat pula. Malam khamis dapat pula lah. Kering dah tekak ni. Mulut-mulut kering habis dah. Lalu tu kita sambung minggu depan lah. Ada lagi gambar nanti minggu depan tahu ambil pula gambar. Nak royak tempat-tempat yang berlaku di antaranya. Kaum Samud, kaum Nabi Hud, kaum Samud, Nabi Soleh. Cerita ni orang ke dua nabi ni. Lepas tu orang ke di Madain Soleh ni kawasan yo. Dalam Madain Soleh, kalau kita tengok kita ambil di negeri Ordon tu lah di Petra Al-Bitra tu, ambil di Petra mari panjang lalu di Wadi Ram, lalu di Wadi Musa, lalu gi di Al-Ula, lalu di Madain Soleh, gi sampai di negeri Yaman. Ni sentang sai mai yo panggil.
Ni kita boleh tengok. Nah, insya-Allah lah tu minggu depan kita sambung pula lah. Minta maaf tak ada suara dah. Kering dah tekak. Mulut-mulut kering habis dah. Tak ada cadai air ni. Nah, dia buat kerja lain saat ni sebenarnya. Ingat tengok siap pukul 8 dah tak ada. Tu pun lewat dah mula saat ni. Tapi pun lewat pun sejam lebih dah. Nah, nak pukul 10 dah ni. Tak gitu. Lalu tu insya-Allah lah. Nah, kita pakat-pakat tengok lah. Kita tengok-tengok hati lah. Adik kakak kita hak mana selit air. Adik kakak mana kita tu perlu bantu perlu gapo tu. Kita tolong-tolong bantulah insya-Allah. Nah, nanti malam esok ni Ustaz nak tok account bank dapat ni. Nak tok account bank, nak hipung dah. Hipung bantu kita nak beli air. Nah, nak beli makanan-makanan untuk bagi di tempat orang yang kena bencana. Nah, kena apa ni musibah dengan air banjir. InsyaAllah ni malam esok ni kita kecek hari rumah tangga. Malam esok sedap lagi. Malam esok hari rumah tangga ni laki bini. Tu dia. Tu tak ada apa dah. Tak tidur dah malam esok. Lepas tu malam esok kita nak tak account bank. Lepas tu kita nak masuk dengan ongkon mana-mana tu untuk bagi-bagi. Kawasan-kawasan yang mana perlu bantuan ni kita tak siwi rupa duit lah. Kita nak pergi tengok hak mana tak ada kain selimut, hak mana tak ada kain selimut, buat selimut baju tak ada tu kita nak ngajah boleh dah insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh jadi satu saham. Untuk gapo? Untuk tolong saudara kita yang susah. Tu kita tengok mak kita kena banjir air, rumah tak selek, hak selek air, pi rumah dak ada lagi, seluk dak ada, tapi kita tengok di Gaza. Di Palestin, adik kakak kita di Gaza, Allah macam mana rumah runtuh turun tindih anak-anak mati habis. Allahumma ansuril muslimina fil mujahidin wa fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin fil Gaza wa fi mujahidin fi kulli makan. Banyak kita doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah ya Allah. Umat-umat Islam kami yang tipu musibah semua ya Allah, yang mana kena uji ya kamu nak uji mereka ya Allah, mu tambahlah rezeki pada dia ya Allah. Kita kena pakat-pakat doa insya-Allah. Lepas tu pakat-pakat tolong dah sikit sebanyak. Insya-Allah lalu tu kita sambung minggu depan kat ni dah. Kat ni tu tak apa Ustaz. Minggu depan. InsyaAllah, terima kasih semua yang terkecil. Terkecil apa orang ni? Terkecil 700 orang yang ikut 700. 50 orang tak terkecil. Tak apalah, halal ke dia lah. Nanti kita doa tak masuk dia doa. kita doa tak, kita masuk dia doa kita dah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Tunggu malam esok tentang rumah tangga. InsyaAllah, malam esok rumah tangga. Roti tam ton tapai Ustaz insya-Allah. Kita tunggu dah minggu depan. Kita sambung lagi. Minggu depan kita nak ambil gambar-gambar mari. Video Ustaz gi baru ni kita tengok kawasan-kawasan Petra tu dah pak berlakunya. Kau samuk tu dia belah bukit, dia buat rumah besar. Hingga siapa. Lupa hanale dia tu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan mana lagi ni? Kalau hak duk menonton semua ni, kawasan mana lagi hak ada hak kena musibah banjir ni, kawasan mana lagi hak air tak ada kering bala nampak kering banyak dah bala tu dah. Kawasan Nara banyak juga Pak Seleh. Lepas tu lah ni duk Seleh kat Tani pula lah. Air hak belah lek jalan belah lek Nara turun pergi kawasan Tani pula. Kawasan Nara pun teruk juga banyak lah tu, tengok hak Kaposto banyak teruk tu. Kaposto insya-Allah lah. Kok Saton tu nampak teruk juga. Kaposto tu Masya Allah, adik aku Kaposto. Hari ni pun ramai pertolongan yang hantar lagi, ada air, ada gapo hantar lagi tu dah insya Allah. Nanti kita akan bagi pertolongan sesama dah saudara kita. Jadi adik kakak kita tengok kalau ada channel mana, ada Facebook cang mana duk timo dana, duk timo duit, duk timo gapo untuk nak tolong adik kakak kita yang kena musibah banjir boh ni, kita boleh tolong lah sekadar ala kadar kita boleh tolong dah. Kita jangan tengok lalu lepas saja. Kita tolong sikit-sikit banyak. Lah ni hak perlunya air. Kalau tak kira kita nak makan air boh tu, air yang campur air kuning, air gapo tu tak. Tak nak bersih mana. Lah ni tak air peralih tu perlu sangatlah. Nasi tak ada, kita boleh duduk lagi. Kalau air tak ada ni habis dah lah. Nyawa kita tu air. Lalu itulah kita boleh tolong, boleh gapo dah. Kalau kita boleh bagi, kita bagi air di kawasan adik kakak kita yang kena musibah yang apa ni tidak ada makanan sekarang lah ni. Maka pihak kerajaan pun mulai turun dah nampak tu.
Nah, tolong ihata makan ni sengah-sengah tu. Nah, markas jalan kita pun ramai juga Pak Saleh tu, tapi alhamdulillah ada orang nak nasi, buah nasi kotak bagi. Lepas tu patang cum-cum dalam kedai pun lah ni pun masa kau nak panyo tu ada patang cum-cum tu pakai masak nasi rumah dah. Muat perahu pergi bagi. Nak peri nasi tu kerana air tak ada kering lagi. Tu kita tengok persaudaraan di dalam agama kita. Nah, persaudaraan di dalam agama kita boleh tolong menolong sesama kita, insya-Allah. Itulah di antaranya. Hari ni masa kita cukup lah, sejam setengah bermolek kita boleh jumpa hari ni tentang kisah Nabi Hud alaihi salam melalui kaum Ad. Nah, yang mana Tuhan tu hantar bala. Nah, Tuhan mula tu Tuhan pajak dulu tak turun hujan. Tuhan tak turun hujan, marah. Tanah meh hak kaum Ad, tanah tu habis licin mati. Tanah meh pang kayu dia hak tanah tu mati habis. Lepas tu natek je perak tu mula mati. Pang kayu pun mati habis, marah besar. Marah tak ada lagi. Tuhan tak turun hujan, panas kelik-kelik, Tuhan hantar ribut putih beliung pula mari. Nah, payuk tornado mari pusing. Kenak pang kayu gapo gitu ni cabut habis. Handai lagi, tak percaya lagi di atasnya. Nah, tak beriman pada Nabi Hud, tak beriman dengan Tuhan. Semua tak kau berhala lagi. Lalu itulah akhir kalinya. Nah, Tuhan hantar guruh yang begitu besar dan juga kilat dengan siapa? Habis, ranak habis. Saiburi yang Mailot. Nah, insya-Allah Saiburi yang Mailot yang sungguh. Jadi air sebelah jalan belah nara ni turun pergi pada Saiburi, turun pada Tani. Nah, turun pergi Telubeh belakang lah. Maka orang Telubeh tu jagalah. Orang duk kat kawasan Telubeh, kawasan Kuala, muka Kuala dengan air laut tu jaga baiklah. Kerana air tengah duk sapa pagi tu, yang maka air nak turun ke laut. Akhirnya lalu kat Telubeh ni lah kawasannya. Insya-Allah, nah alhamdulillah cukup dulu hari ni. Kalau lah ada silap salah, nah kasar bahasa, minta maaf banyak lah. Nah, kalau hak mana hak baik kita boleh dengar, boleh jadi manfaat, kita boleh pakat sokong lah semua-semuanya. Lepas tu kita pakat sebar kebaikan. Ni sebagai satu ilmu yang manfaat. Dah Kak Ni dah. Terima kasih Kak Ni. Terima kasih semua dah yang sedang ikuti dalam ruangan kita. Nah, เห็นบางพื้นที่ไม่เอาข้าวสารจะเอาข้าวที่กินได้เลยเพราะเขาไม่มีอุปกรณ์จะหุงต้ม betul sungguh. Nah, kerana api tu ya mati, api tu kompor ya kerak api. Kalau tak kerak tu ya cok pula, cok dah kerana air naik ni selai dengan api apa ya cok. Lalu tu api tu dah mau kerak api tu, kita biasanya puyuk. Lepas tu nak nasi pun susah lah. Nah, nak pergi bakar hari kok mana air penuh, kayu basah. Lalu tu kalau boleh kok. Nah, berah tu nak lepas pada ni turut pergi tak apa berah tu. Tapi lo ni tu hak perlunya hak selai tu kena hantar nasi gila. Nah, kerana putus nasi, putus air gitu gini. Masya-Allah. Semoga Allah Taala murah rezeki. Nah, segala cabang-cabang segala perkhidmatan yang boleh tolong kepada saudara Islam kita. Nah, yang kena dengan musibah banjir ni, insya-Allah kita tolong doa wisamalah. Nah, semoga sihat tu badan, Allah Taala akan ampun segala kesalahan kita dan juga Allah Taala akan darjat pada kita melalui kita sabar. Itulah sebab Tuhan sebut dalam Quran, bahawa sabar ni pahala yang tak ada boleh banding besarnya. Pahala sabar ni sangat besar. Besar setara mana yang siapa tak ada gapo nak banding pahala sabar ni. Dok, besar sangatlah. Insya-Allah cukup dulu hari ni dah. Kalau kasar bahasa salah silap, saya minta maaf banyak. Nah, malam esok kita jumpa pula dengan hal rumah tangga. Nah, melalui kitab ke apa? Kitab Muhimmah. Nah, hal rumah tangga esok insya-Allah. Hari ni cukup dulu. Nah, kasar bahasa salah silap, minta maaf banyak. Hak mana hak baik, hak mana hak molek, memang itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka belum kita nak tinggal ni semacam mana Tuhan sebut dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Nah, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu mempunyai pengajaran bagi orang yang berakal. Lalu tu kita dengar kisah Nabi, kita boleh mikir katanya orang tak beriman dengan Tuhan tu akan tunggu bala yang begitu besar. Nah, lalu tu kita jauh daripada benda-benda gini. Nah, alhamdulillah. Nah, insya-Allah akhirnya doa semualah adik kakak yang kena musibah Tuhan bagi selamat. Allah Taala bagi murah rezeki semula, lepas pada Allah Taala tarik pergi hak ada dah tu Tuhan bagi semula pula. Nah, Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain wa masjidil aqsa bi Filastin. Allahumma amin. Allahumma rzuqna li musibati fil alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi murahlah rezeki pada semua mereka-mereka yang kena musibah dalam banjir seluruh dunia ni, ya Allah. Nah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala murah rezeki kita. Cukup dulu hari ni, kasar bahasa salah silap minta maaf banyak. Mana baik itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.